Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman wa an'amana bi ni'matil istiqamati wath thabati 'ala siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Badan Pengurusi Masjid, Syura Rijal Kota Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita sudah pun berada pada hari yang kelima, Jamadil Awal. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi bagi peluang kepada kita untuk terus beramal dengan amal-amal yang saleh. Berpagi-pagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan hidayatul taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua. Dan seterusnya Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebentar tadi dapat menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, untuk kita mempelajari, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memupuk rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, seterusnya beramal dengan sunnahnya insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana pada pagi ini kita akan mempelajari tentang sifat gurauan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sama-sama baca ummul kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari satu lagi sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat gurauan. Sukanya bergurau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat dia. Jadi dalam bab ini insya-Allah kita akan mempelajari, melihat betapa mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat, menjadikan Nabi kita ni merupakan orang yang sangat disayangi oleh para sahabatnya dan umatnya. Jadi hadis ke-221 ini menceritakan tentang Nabi SAW bergurau dengan khadam Nabi SAW. Diceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dhal udhunain, qala Abu Usamah ya'ni yumazihuhu. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan satu hari Nabi berkata kepadanya, iaitu Anas ini, wahai pemilik dua cuping telinga. Berkata Abu Usamah, salah seorang perawi hadis ini, Nabi bergurau dengan Anas bin Malik. Jadi dalam hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW memanggil Anas bin Malik dengan wahai yang memiliki dua telinga. Maksudnya Nabi SAW dengan panggilan tersebut menurut Usamah, iaitu perawi yang menyampaikan hadis ini, ialah untuk bergurau dengan Anas radhiyallahu an, yang merupakan salah seorang daripada khadam, yang menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga kita dapat mempelajari tentang keharusan bergurau, tetapi janganlah berlebihan dan jangan sampai berdusta. Nak bergurau boleh, tapi jangan melebih-lebihlah. Melebih-lebih, jangan sampai membohong pula, mendusta pula dalam gurauan kita itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik ini sebenarnya merupakan khadam Rasulullah SAW, yang beza umur beliau dengan baginda lebih daripada 50 tahun. Jadi Anas bin Malik ni masih lagi kanak-kanak pada ketika itu. Baginda bergurau dengan khadam sendiri, dan juga kanak-kanak tidak akan menjatuhkan marwah. Jadi dalam hadis ini kita boleh mempelajari bahawa bergurau dengan khadam dan
bergurau kanak-kanak tidak akan menjatuhkan martabat seorang tuan ataupun orang dewasa. Tak jatuhkan martabat sedikit pun sebenarnya. Malah ini nak menunjukkan sifat rendah diri dan tawaduk dan penyayangnya seseorang. Satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, kita bergurau dengan orang yang lebih rendah daripada kita itu bukan bermakna kita nak menjatuhkan maruah kita. Sebenarnya kita menunjukkan yang kita ni orang yang merendah diri sebenarnya. Nak mengikis sifat sombong dan ego dengan jawatan-jawatan yang ada pada kita. Tuan-tuan, Nabi mengajar kita bahawa Nabi bergurau dengan khadam dia sendiri, bergurau dengan kanak-kanak. Tidak menjatuh pun martabat Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ini kan kita, tuan-tuan. Okay? Dan Nabi SAW pernah bersabda juga, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Itu matan hadis dia. Orang yang bersifat penyayang senantiasa disayangi oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan Nabi kata, sayangilah orang-orang yang berada di bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh orang-orang yang berada di langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, tuan-tuan. Jadi itu Nabi galakkan kita supaya ada sifat penyayang. Sifat penyayang ni sifat Allah yang boleh kita amalkan, yang digalakkan oleh Allah Ta'ala untuk kita beramal dengannya. Suka menyayangi orang. Jangan ada sifat membenci orang, tak suka pada orang. Ini perbuatan yang tidak baik, yang tidak digalakkan oleh Nabi SAW dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tuan-tuan, hadis 221. Kemudian hadis 222 pula menceritakan, Anas juga menceritakan tentang Nabi bergurau dengan kanak-kanak ini. Qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna yaqulu li akhi li saghir ya Aba Umair ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه وفيها أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا أمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمير ما فعل النغير. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah SAW selalu bergaul dengan kami, dengan kanak-kanak ini, sehingga satu hari baginda berkata kepada adikku, kepada adik dia, adik kepada Anas ini yang kecil, wahai Abu Umair, apakah Nughair, apakah yang Nughair kamu sedang lakukan? Nughair adalah seekor burung. Dan Abu Isa yakni Al-Imam At-Tirmizi menjelaskan dan menghuraikan hadis ini. Dapat dipahami daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau. Dan kita dapat juga pahami bahawa Nabi SAW memberikan panggilan kepada anak-anak kecil dengan memanggilnya wahai Abu Umair. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahawa harus memberikan kepada anak kecil burung untuk dia bermain dengannya. Nabi SAW berkata kepada saudara kecil ataupun adik kepada Anas tadi, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair. Hal ini kerana adik Anas ini memiliki seekor burung Nughair yang bermain dengannya. Namun burung itu mati menyebabkan ia sedih. Maka Nabi SAW bergurau dengannya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair. Itu dia, tuan-tuan.
Jadi hadis ini juga menceritakan tentang tabiat Nabi ini suka bergaul, suka melayan sahabat-sahabat dia, termasuklah kanak-kanak. Nabi layan, Nabi bergaul dengan orang. Ini sifat tawaduknya Nabi SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang presiden sebuah negara Islam. Dalam hadis ini juga Nabi bergurau dengan seorang kanak-kanak bernama Abu Umair. Abu Umair ini memiliki seekor burung peliharaannya bernama Nughair. Nabi ingin bergurau dengannya, lantas Nabi bertanya beliau, wahai Abu Umair, apa yang Nughair kamu sedang lakukan? Jadi dalam hadis ini juga nak menunjukkan bahawa harus bergurau dengan kanak-kanak sebagaimana hadis yang sebelum ini, dan tidaklah menjatuhkan maruah dan haibah seorang dewasa, seorang bapa ataupun seorang pemimpin. Jadi ini nak diajar oleh Nabi SAW kepada kita umat dia, dengan anak-anak kita terutamanya dekat rumah, dengan masyarakat. Tak ada masalah pun kalau kita bergurau, kerana dia tidak akan menjatuhkan maruah kita pun sebenarnya. Cuma kita yang rasa macam tu. Ini dengan dekat rumah dengan anak-anak bukan main bengis lagi. Anak-anak menikus takut tengok ayah balik dia semua menyuruh. Punya legarangnya dengan orang kat luar bukan main baik lagi. Sebab itu Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang baik dengan ahli keluarganya, isteri dan anak-anak. Dan aku adalah orang yang paling baik, kata Nabi, bersama dengan ahli keluarganya. Jadi kita tuan-tuan jangan dekat rumah bukan main teruk lagi, tapi kat luar rumah bukan main baik. Patutnya kita kat rumah kita kena lebih baik. Pasal itu adalah keluarga kita. Hadis di atas menunjukkan juga harus membela binatang peliharaan dan memberinya kepada kanak-kanak untuk bermain dengannya. Harus kita membela binatang-binatang dan bagi kepada kanak-kanak untuk bermain. Namun para ulama telah meletakkan beberapa syarat bagi mengharuskan kita membela binatang ni, tuan-tuan. Ada syarat-syarat dia. Yang pertama, kalau nak jaga binatang, kucing ke, jangan jaga anjing, sudahlah anjing buat macam kucing. Dia kat Malaysia ni orang dah mula dah jadi macam orang kapi pula. Bela anjing yang comel-comel tu buat macam kucing pula, tak boleh. Itu benda haram. Jaga rumah tak apa, jaga kebun tak ada masalah. Itu dalam Islam dibenarkan. Okey, yang pertama, kalau kita nak jaga binatang-binatang ni untuk kita pelihara ni, tuan-tuan, boleh, tapi dia ada beberapa syarat yang diharuskan oleh Islam, oleh para ulama. Yang pertama, hendaklah jaga keperluan dia. Kalau nak pelihara kucing ni, kita kena jagalah makanan dia, keperluan dia, kesihatan dia. Jangan jaga-jaga lepas ekor mati, lepas ekor mati. Kan? Nak jaga tapi tak reti pula. Nak pelihara tapi tak reti nak jaga keperluan-keperluan dia. Keperluan apa? Makan dia, minum dia, tempat tinggal dia dan sebagainya. Kita kena sediakan. Dia memerlukan kos lah sedikit. Lah kita nak jaga dapat pahala. Tuan-tuan. Kemudian nak jaga, jangan jaga pelihara binatang yang memberikan kemudaratan. Bela rimau kat rumah. Ada lagi satu rimau yang tak nampak, ada tu juga. Dia panggil saka rimau. Bela buaya, saka buaya, tu lagi teruk. Tu lagi kacau, tuan-tuan. Lepas tu besok dia nak cari dia punya pewaris pula. Allahu Akbar. Jangan. Bela ulau. Kan kita ada masuk dalam TV tengok ada orang ni bela ulau, akhirnya dia mati dengan ulau tu, ulau yang dia bela. Itu di antara binatang-binatang yang kita tak boleh bela, tuan-tuan. Binatang yang berbisa. Binatang ni kalau jumpa kita boleh bunuh. Yang berbisa ni. Okey. Bukan binatang yang memudaratkan.
Yang ketiga, tidak harus membeli anjing kecuali untuk keperluan. Nampak tu? Nak beli anjing boleh untuk keperluan seperti menjaga rumah, tanaman, berburu, yakni tidak harus untuk tujuan mainan ataupun dijadikan binatang peliharaan semata-mata tanpa ada tujuan. Semata-mata nak jaga, nak pelihara tak boleh. Kena dengan ada tujuan. Itu dibolehkan. Anjing ni kalau tak dalam rumah kita, malaikat rahmat tak masuk, tuan-tuan. Innal malaikata la tadkhulu buyutan fihi tasawuran wa kalban. Nabi kata, Nabi tak akan masuk, malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah kita kalau ada anjing, ada patung-patung kat dalam rumah kita, ada gambar-gambar kat dalam rumah kita, gambar-gambar yang sempurna. Patung ni tuan-tuan untuk budak-budak dibolehkan. Anak-anak, cucu, cicit kita main tak ada masalah. Pasal dia tak hormati patung ni. Mula-mula dia sayang, dia peluk-peluk, lepas tu sekarang dia baling-baling, dia pijak-pijak je kalau dia marah. Ini anak kita, cucu kita yang umurnya dah akil balik, dah balik, dah jadi mak budak pun ada teddy bear, tidur dengan teddy bear. Suami tidur sebelah teddy bear. Rumah dia peluk teddy bear, bukan peluk suami. Astagfirullahalazim. Yang tu tak boleh. Malaikat tak masuk dalam rumah. Bila malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita, mudahlah jin dan setan nak masuk. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Dulu patung tu daripada dia kecil ni dia dah besar dah. Jangan ada lagi dekat rumah kita. Bagilah dekat anak-anak orang lain yang ada, anak-anak kecil, atau bagi kepada orang yang bukan Islam. Itu dia, tuan-tuan. Nanti memudahkan jin dan syaitan masuk dalam rumah kita. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Gambar-gambar pun jangan ada gambar-gambar yang sempurna. Gambar-gambar binatang yang bernyawa, yang sempurna, jangan ada dalam rumah kita. Ini gambar-gambar keluarga, anak convocation 8 orang, kau penuh dekat dinding. Tuan-tuan, nanti malaikat tak masuk dalam rumah. Ini kita kena ambil perhatian. Kemudian seterusnya 223, tidak berdusta ketika bergurau. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Abu Hurairah menceritakan para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau bersenda gurau dengan kami. Jawab Nabi, sesungguhnya aku tidak bercakap melainkan benar dalam gurauanku. Nabi ni, tuan-tuan, bergurau-gurau pun dia bergurau benda betul. Kalau kita bergurau benda tak betul, pasal Nabi tidak akan keluarkan walaupun sepatah perkataan melainkan wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala tegaskan dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi. Jadi gurauan Nabi pun adalah benda yang betul. Itu dia, tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang Nabi SAW yang ada kalanya bergurau dengan sahabat-sahabat sebagaimana disedari oleh sahabat-sahabat itu sendiri, kata dia. Namun baginda SAW menegaskan bahawa sekalipun dalam gurauan, hal yang baginda ucapkan adalah benar belaka. Benda tu bukan benda bohong, lebih-lebih lagi nak dusta. Baginda tidak mereka-reka cerita semata-mata untuk menjadikan orang lain ketawa. Baginda tak reka cerita. Kita ni nak buat orang ketawa, kita buat reka-reka cerita. Macam-macam cerita kita buat, cerita bohong. Nabi tidak. Nabi nak ajar kita umat dia macam tu. Nak bohong, nak bergurau pun benda yang betul.
Jadi hadis ini menunjukkan bahawa tidak harus menjadikan pembohongan sebagai bahan gurauan. Nabi SAW walaupun bergurau, walaupun Nabi bergurau senda, baginda tetap bercakap perkara-perkara yang benar dalam gurauannya. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian tuan-tuan dalam kita bergurau dengan orang. Cakap benda yang betul. Itu hadis 223. Hadis 224 masih lagi mencerita tentang gurauan Nabi, tapi dengan seorang lelaki, kata dia. Pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladi naqatin faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqati faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibla illa nuqa. Anas bin Malik menceritakan satu hari seorang lelaki meminta daripada Rasulullah SAW supaya menyediakan seekor binatang kenderaan untuk membawanya. Lalu baginda menjawab, aku akan membawa kamu di atas anak unta betina. Lantas dia menjawab, apa yang boleh aku lakukan dengan anak unta betina yang boleh membawaku untuk membawaku? Baginda pun menjawab, bukankah unta-unta betina yang melahirkan unta-unta? Itu dia tuan-tuan. Di hadis ini menceritakan tentang gurauan Nabi SAW dengan seorang lelaki. Apabila Nabi SAW berkata, aku akan membawa kamu di atas anak unta betina, lelaki tadi menggambarkan anak unta betina itu ialah unta yang masih kecil. Bila Nabi cakap macam tu, ia baru dilahirkan oleh unta betina. Sedangkan Nabi bermaksud semua unta yang ada hari ini asalnya daripada anak unta betina. Semua unta-unta tu asalnya daripada anak unta betina dah tu. Baru boleh jadi unta jantan. Oleh sebab itu baginda menjelaskan, bukankah unta-unta betina yang melahirkan unta-unta? Tujuan Nabi adalah untuk bergurau dengannya, kata dia. Jadi dalam hadis ini kita dapat pelajari lagi, kata dia, yang pertama, sebelum ini kita melihat Nabi SAW bergurau dengan khadamnya, dengan kanak-kanak. Dalam hadis ini pula kita melihat bagaimana baginda bergurau dengan lelaki dewasa pula, dengan orang dewasa pula. Selepas ini kita akan melihat Nabi bergurau pula dengan orang pendalaman, orang kampung, dengan wanita tua. Ini nak menunjukkan betapa mesranya Nabi SAW dengan orang sekeliling tanpa mengira pangkat dan darajat, umur dan usia. Sebab itu Nabi amat disayangi oleh semua orang yang mengenalinya. Ini dia tuan-tuan. Ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Hadis 225 pula, hari Nabi bergurau dengan orang pendalaman. Daripada Anas bin Malik juga menceritakan, anna rajulan min ahli al-badiyati kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahhizuhu an-nabiy idza arada an yakhruja faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa kana rajulan damiman فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق زهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. Hadis yang panjang tuan-tuan. Ada seorang lelaki daripada penduduk pendalaman yang bernama Zahir. Zahir ini telah menghadiahkan kepada Nabi satu hadiah. Zahir ini datang jumpa Nabi
bawa hadiah daripada kampung. Kampung yang pendalaman ni. Daripada desa, daripada kampung. Jauh daripada orang kampung ni. Lalu Nabi SAW mempersiapkan bekalan untuknya untuk dibawa pulang ke kampung pendalamannya. Bila dah jumpa Nabi, Nabi siapkan dia bekalan untuk dibawa pulang ke kampung dia. Ketika dia nak keluar daripada Madinah. Jadi Nabi berkata kepadanya, sesungguhnya Zahir ini adalah ibarat keluarga kami yang tinggal di pendalaman. Dan kami pula ibarat keluarga beliau yang tinggal di Madinah, tinggal di kota. Rasulullah SAW amat mengasihinya walaupun beliau bukan seorang lelaki yang ada rupa. Jadi rupa ni bukan handsome lah, orang yang biasa-biasa je. Buruk rupanya, kata dia. Satu hari Nabi datang kepadanya di pasar ketika beliau sedang menjual barang. Lalu Nabi memeluknya daripada belakang tanpa melihatnya. Lantas beliau pun bertanya, siapa ini? Lepaskanlah aku. Beliau beralih ke belakang, lalu kenallah beliau bahawa yang memeluknya adalah Nabi SAW. Menyedarinya, beliau pun tercegat di situ tanpa mau menjauhkan belakangnya yang menempel pada dada Nabi SAW. Menyebabkan Nabi pun berkata kepadanya secara gurauan, siapa mau membeli hamba ini? Beliau pun membalas, jika begitu ya Rasulullah, demi Allah engkau mendapatiku adalah seorang yang tidak berharga kerana menjualku sebagai hamba. Lantas Nabi membalas, akan tetapi engkau di sisi Allah bukanlah orang yang tidak berharga. Atau Nabi berkata, engkau di sisi Allah adalah seorang yang mahal. Ini gurauan Nabi SAW. Jadi hadis ini nak menceritakan tentang gurauan Nabi dengan sahabat daripada pendalaman yang bernama Zahir ini. Gurauan Nabi dalam hadis ini bukan hanya membabitkan ucapan tapi juga perbuatan. Sampai Nabi peluk daripada belakang. Bukan cakap je, siap buat lagi. Itu adalah gurauan Nabi yang berupa perbuatan. Ungkapan baginda, siapa mau membeli hamba ini, adalah merupakan gurauan berbentuk ucapan. Nabi peluk, kemudian Nabi cakap, siapa nak beli hamba ni? Orang ni bukan hamba kan, tapi Nabi gunakan perkataan tu. Jadi dalam hadis ini kita boleh pelajari harusnya bergurau dengan ucapan dan perbuatan sekali. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Jadi keharusan ini, dan dalam hadis ini juga kita nak mempelajari bagaimana harusnya seorang pemimpin untuk bergurau dengan rakyat biasanya, termasuklah yang datang daripada kampung, daripada pendalaman. Dan yang ketiga, ungkapan Nabi, engkau di sisi Allah adalah seorang yang mahal, kepada lelaki yang berzama Zahir yang rupa parasnya tidaklah kacak, menunjukkan kepada kita bahawa Allah tidak menilai seseorang pada luarannya, tetapi menilainya pada dalaman hati dan amalannya. Nabi walaupun orang tu tak cantik, orang daripada kampung kan, mungkin berbau sikit badannya, pakaiannya kusut masai apa semua, orang dah tak handsome kan, orang kampung, tapi Nabi boleh peluk. Nabi ni pemimpin, tuan-tuan, Nabi, Rasul, ketua kerajaan, tapi dia boleh pimpin dia punya rakyat dia. Itu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada time-time, ada masa-masa baru nampak baik dengan orang kampung. Dah dekat-dekat barulah, bila tempoh tu barulah nampak datang kat kampung, jumpa dengan orang. Kalau tidak, tak muncul-muncul batang hidung pun tak nampak. Itu bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok Nabi SAW ni Allah Ta'ala dah aturkan pentarbihan dan pendidikan dia. Daripada kecil lagi Nabi dah biasa duduk dalam orang miskin. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak angkat Nabi menjadi pemimpin yang hebat.
Maka Nabi diaturkan penghidupannya duduk dengan orang kampung. Supaya Nabi tak timbul rasa jijik. Walaupun Nabi keluarga bangsawan, tuan-tuan. Keluarga menteri. Bukan calon-calon orang. Kenapa Allah Ta'ala aturkan Nabi ini berada di kampung? Kerana Nabi nak jadi pemimpin. Supaya Nabi tidak dibiasakan timbul rasa jijik, rasa orang kampung, orang yang hina. Sebab itu Nabi sebut, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Alangkah aku ini telah ditarbiyah, dididik sendiri oleh Allah. Alangkah indahnya pentarbiyahan dan pendidikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi dia tak ada masalah. Walaupun orang tu mungkin berbau, kusut masai, Nabi boleh peluk pula dekat pasar pula tu. Kan? Itu dia. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras, kepada harta benda kamu, tapi Allah Ta'ala melihat pada hati dan amalan kamu. Nabi nak ajar kita hamba dia, kita ni sebagai umat dia, jangan tengok orang kepada rupa paras, tengok kepada amalan, kepada sifat dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu Nabi tak ada masalah nak bergurau dengan orang-orang yang datangnya daripada kampung. Kemudian seterusnya hadis 226, ada yang terakhir ni 226 dalam bab ini, daripada Hasan radhiyallahu an qala atat ajuzun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannata faqala ya ummu fulanin innal jannata la tadkhuluha ajuzun qala fawallat tabki faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun inna Allah ta'ala yaqul في القرآن الكريم سورة الواقعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Daripada Al-Hasan radhiyallahu an menceritakan seorang perempuan tua datang berjumpa dengan Nabi SAW pada satu hari dan bertanya kepada Rasulullah dan minta juga kepada Nabi supaya Nabi doakan, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku ni boleh masuk syurga. Dia minta Nabi doakan. Lalu Nabi menjawab, wahai ibu kepada si fulan, Nabi kata, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh orang tua-tua. Yang datang ni orang tua minta supaya Nabi doakan supaya dia masuk syurga. Tiba-tiba Nabi kata syurga ni orang tua tak boleh masuk, kata dia. Mau tak menangis orang ni, tuan-tuan? Jadi menangislah orang perempuan ni. Orang perempuan ni fawallat, dia pun balik, berpaling pulang menangis. Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabat dia, tolong beritahu kepada perempuan itu bahawa sesungguhnya ia tidak akan kerana ia tidak akan masuk syurga dalam keadaan ia tua. Pasal dalam syurga ni tak ada orang tua, tuan-tuan, orang muda-muda belaka. Syurga ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita besok bila berada di hari akhirat, itu sebab akhirat ni adalah merupakan penghidupan yang sebenar, hiyal hayawan. Penghidupan yang sebenar adalah di syurga Allah, adalah dekat hari akhirat. Pasal kalau dekat dunia ni, muda ni uluk-uluk je, bohong je. Mula-mula je muda, lepas tu kan jadi tua. Mula-mula je kuat, lepas tu dah tak kuat. Betul? Konon nak kahwin dengan ni pasal dia handsome, kejap je handsomenya, lepas tu dah tak handsome, dah berkedut dah. Kejap je dia abang sadar, lepas tu dah tak sadar lagi dah. Tapi kalau di hari akhirat, tuan-tuan, kita makin muda dan makin muda. Tak ada tua pun. Itu sebab Nabi bergurau tu. Pasal memang tak ada orang tua kat dalam syurga, semua orang muda. Semua yang tua semua dah jadi muda. Kita bangkit-bangkit daripada kubur, tuan-tuan, kita jadi orang muda balik. Lagi handsome daripada sekarang ni. Itu dia, tuan-tuan. Lagi kuat daripada sekarang.
Nabi bergurau dengan orang tua ni tuan-tuan. Itu gurauan Nabi SAW. Jadi hari ini menceritakan gurauan Nabi kepada seorang wanita tua. Gurauan baginda berkait dengan keadaan manusia dalam syurga, iaitu mereka akan dikembalikan kepada umur muda dan berterusan dalam keadaan muda dan tidak akan menjadi tua. Walaupun secara gurauan, namun apa yang dinyatakan baginda itu adalah benar dan hakikat yang sebenarnya. Walaupun cara cakap tu cara bergurau. Dan pengajarannya harus bagi seorang lelaki bergurau dengan wanita, namun hendaklah dipastikan aman daripada fitnah, iaitu dorongan kepada zina. Bergurau dengan wanita ni boleh, tapi jauh daripada jangan kita mendekati zina, tuan-tuan. Kita pastikan jangan kita ni aman daripada fitnah, jangan terjebak dengan fitnah bergurau dengan orang perempuan. Yang kedua, keharusan bergurau dengan orang tua, tetapi hendaklah dengan menjaga kehormatan mereka sebagai orang yang lebih tua. Cara bergurau tu pun jangan lebih-lebih pula. Jangan menunjukkan kita ni tak ada adab pula dengan orang yang lebih berumur daripada kita. Masa Nabi pernah beritahu, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana. Nabi tak mengaku sebagai umat dia orang yang tidak menghormati orang tua-tua, dan orang tua pula tidak menyayangi budak-budak. Jadi Nabi jaga benda ni. Walaupun Nabi bergurau, Nabi jaga. Dan yang ketiga, keharusan untuk menyampaikan ilmu agama dalam bentuk gurauan. Kita nak menyampaikan ilmu boleh ada bentuk gurauan ni, supaya orang tak mengantuk apa semua, boleh. Tapi janganlah berlebih-lebihan sehingga menjatuhkan kehormatan ataupun nilai ilmu di mata manusia kerana gurauan yang keterlaluan. Nak bergurau boleh tuan-tuan dalam ceramah, dalam tazkirah, tapi jangan melampau lah. Daripada A sampai Z kerja ketawa je, nanti hati jadi keras pula, kan? Orang akan ingat dia punya gurauan tu, ilmu tak dapat pula, kan? Jadi sekadar bolehlah tuan-tuan. Okay, jadi kemudian dah selesai tentang bab ini tuan-tuan. Kemudian ada sedikit bab fiqh dekat belakang tu, kita ambil sikit. Syarat-syarat gurauan yang diharuskan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqh Al-Lahwi wa Tarwih, fiqh tentang hiburan dan perkara-perkara yang memberi keseronokan dan melucukan, telah memberikan garis panduan bagi gurauan yang diharuskan oleh syariat. Ini dalam bab fiqh tuan-tuan. Yang pertama, janganlah menjadikan pembohongan atau suatu yang diada-adakan sebagai bahan untuk dijadikan orang ketawa. Jangan kita jadikan pembohongan, dusta ataupun benda yang kita ada-adakan sebagai satu bahan ketawa. Sabda Nabi SAW, wailul lilladzina yuhaddisu fayakdhibu liyudhhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Nabi ulang banyak kali itu perkataan wail 3 kali. Celakalah untuk orang-orang yang bertutur lalu berdusta semata-mata untuk menjadikan orang ramai ketawa. Celakalah untuknya, celakalah untuknya. Nabi kata. Itu yang syarat yang pertama kalau kita nak bergurau. Yang kedua, tidak berupa penghinaan kepada orang lain ataupun memperolok-olokkan seseorang jika ia mengizinkan dan meredainya. Allah Ta'ala pernah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ni tuan-tuan. Allah Ta'ala menyeru kepada orang beriman, jangan kita mencemuh, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah kamu, janganlah suatu puak lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana boleh jadi puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan Allah Ta'ala sebut juga, janganlah pula sesuatu puak wanita mencemuh dan merendah-rendahkan puak wanita yang lain, kerana boleh jadi puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara kamu dengan gelaran yang buruk. Itu dia. Jangan kita gelar orang dengan gelaran yang buruk.
Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sudah ia beriman. Di surah Al-Hujurat ayat 11. Kemudian Nabi bersabda, bihazbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila dia menghina dan merendah-rendahkan saudara muslimnya. Yang ketiga pula tuan-tuan, bukan gurauan yang menimbulkan bukan gurauan dengan menimbulkan ketakutan dan kegemparan kepada orang lain. Jangan kita bergurau yang menimbulkan orang takut pula, gempar pula. An-Nu'man bin Bashir menceritakan satu hari kami bersama dengan Nabi dalam satu perjalanan. Lalu salah seorang daripada kami terlelap di atas binatang tunggangannya hingga kepalanya tunduk ke bawah. Seorang yang lain kerana ingin bergurau lantas mencabut suatu anak panah daripada bekas anak panah milik lelaki yang terlelap tadi, menyebabkan ia terjaga kerana terkejut ketakutan. Dia bergurau macam tu. Orang tu dah terlelap, dia pergi tarik anak panah pula. Melihatkan perkara ini, Nabi lantas bersabda, la yahillu lirajulin ay yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seseorang yang menimbulkan ketakutan kepada muslimin yang lain. Jangan kita bagi orang takut, terperanjat. Ambil dia ada bawa panah, bawa pedang, pergi ambil panah dia, pedang dia. Terkejutlah, ingatkan musuh datang. Kan? Kemudian seterusnya, jangan bergurau pada tempat yang sepatutnya bersikap serius. Orang tengah serius, kita ajak orang ketawa pula. Jangan ketawa pada tempat yang sepatutnya menangis. Sepatutnya orang ni sedih, kita pergi ketawa pula. Ni saya nak ingatkan tuan-tuan, kalau kita berada di rumah orang meninggal, kan, dah lepas baca Yasin kat dalam tu, duduk kat luar bersembang, gelak-gelak pula, tak kena tuan-tuan. Patutnya kita baca Quran terus, bukan bersembang kat luar. Bawa lah Quran, baca sementara nak nunggu jenazah ni. Jangan kita baca Yasin je kat dalam. Memanglah tempat tak muat kot, kan, duduk kat luar. Tapi duduk kat luar tu bukan boleh menyebabkan kita bersembang sampai kita boleh terbahak-bahak ketawa, mengekeh-ngekeh ketawa. Ni majlis tuan rumah tengah sedih, bukan tempat, bukan kedai kopi ni. Tuan-tuan, kita kena jaga benda ni. Jadi Nabi syarat nak bergurau ni kena tengok tempat. Yang ni setiap sesuatu ada ketika dan tempatnya. Setiap kedudukan ada ucapan yang sesuai. Maka orang yang bijak akan meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Antara perkara yang tidak boleh menjadi bahan gurauan ialah yang disebut oleh Nabi dalam hadis baginda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa talaq wa rajah. 3 perkara sesungguhnya adalah sungguh. 3 perkara ni tuan-tuan, kalau betul dia memang betul lah. Gurauannya juga adalah sungguh. Bergurau pun tak boleh, dia jadi betul. Apa dia? Nikah. Tu dia buat gurau-gurau nikah ni. Cukup ada saksi, ada wali apa semua, dia jadi nikah. Tak boleh buat lakonan-lakonan gurau-gurau, tak boleh. Satu lagi talak. Bab talak ni tuan-tuan, cerai ni tak boleh kita buat gurau-gurau. Dia buat lakonan gurauan, nak bergurau dengan isteri, kita buat nak talakkan dia, tak boleh. Jatuh talak tuan-tuan. Betul memang dah betul. Kalau betul cakap talak tu memanglah betul talak. Bergurau pun jadi betul. Satu lagi rujuk. Dan disebut lagi satu dalam hadis yang lain, perkataan yang boleh jatuh murtad. Tak boleh kita buat gurauan. Buat gurau-gurau perkataan yang mempermain-mainkan hukum Allah, mempermain-mainkan Islam, gurauan tentang nama Allah, gurauan tentang Nabi. Itu tak boleh tuan-tuan. Nanti kita boleh jatuh murtad. Antara celaan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir musyrikin ialah perbuatan mereka ketawa ketika mendengar bacaan Al-Quran, sedangkan sepatutnya serius ketika itu.
dan merenung ayat yang dibaca. Firmanullah, afamin hadzal hadisi tu'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun, kata Allah. Maka patutkah kamu berasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran hingga kamu mengingkarinya, serta kamu tertawa mengejek-ngejeknya, dan kamu tidak mau menangis menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu, sedangkan kamu ialah orang-orang yang sombong angkuh lagi melalaikan kewajipan. Kemudian yang seterusnya, syarat nak bergurau ni tuan-tuan, hendaklah gurauan itu mengikut kadar yang diterima akal dalam batasan sederhana dan tidak berlebihan, iaitu yang dapat diterima oleh fitrah dan naluri yang baik, akal yang waras dan sesuai mengikut penilaian masyarakat. Janganlah kita buat lawak jenaka, maharaja lawak mega, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak senonoh, lucah apa semua. Itu memang dilarang oleh Nabi SAW. Pasal Nabi kata, nak ketawa boleh tapi jangan banyak. Wala tukathirud dhahaki fa inna kathrata dhaki tumitul qalbi. Janganlah terlalu banyak ketawa, kerana sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Jadi yang ditegah itu bukanlah ketawa, tapi banyak ketawa. Itu yang tak boleh, iaitu ketawa yang berlebihan. Sayyidina Ali pernah berpesan, berilah gurauan kepada percakapan kamu hanya sekadar seperti kamu berikan garam kepada makanan, kata Sayyidina Ali. Sekali lagi tuan-tuan, seketika seorang sahabat Nabi SAW bernama Hanzalah Al-Asidi menceritakan, suatu hari aku ditemui oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu beliau bertanyakan, bagaimana engkau hari ini wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah telah menjadi munafik. Abu Bakar membalas, subhanallah, apa maksud ucapanmu wahai Hanzalah? Aku berkata, ketika kita bersama Rasulullah SAW, baginda mengingatkan kita tentang syurga dan neraka, sehingga seolah-olah kita melihatnya dengan mata kita. Namun apabila kita berpisah daripada baginda, kita pulang ke rumah, bergaul dengan isteri dan anak-anak, sibuk dengan harta dan kerja, segala yang Nabi bagi tahu kebanyakannya kita lupa, kata dia. Abu Bakar membalas, demi Allah aku juga mengalami perkara yang sama. Hanzalah berkata, kami pun bergerak bersama-sama pergi kepada Rasulullah SAW. Aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, ketika kami bersamamu, engkau mengingatkan kami tentang syurga, tentang neraka, sehingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami. Nabi cerita tuan-tuan tentang syurga neraka itu macam duduk depan mata. Macam tu sekali. Engkau mengingat. Kemudian, namun bila kami balik, berpisah dengan kamu, balik ke rumah, bergaul dengan isteri, anak-anak, sibuk dengan harta, pekerjaan, kami lupa semuanya yang kamu ceritakan tadi. Lantas baginda menjawab, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, jika kamu terus kekal sebagaimana ketika kamu bersamaku dan terus menerus dalam zikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu berada di katil-katil kamu dan di jalan-jalan kamu. Akan tetapi wahai Hanzalah, jadikanlah masa kamu seketika untuk ini dan seketika untuk itu. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Maksud Nabi SAW, seketika untuk ini dan seketika untuk itu ialah ada masa kamu berikan untuk kerehatan hati kamu, berehat bersama keluarga, bergurau senda dan sebagainya, dan ada masa kamu berikan untuk Allah supaya kamu boleh beribadat, bertakarrub, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu maksud Nabi seketika-seketika itu. Jadi tak ada jadi masalah pun kalau terlupa sekejap. Tapi kita ada, sebab itulah tuan-tuan semayang ni 5 waktu, daripada pagi sampai ke malam, waktu pagi, supaya kita tak lupa Allah. Sekarang bila kita dah terlupakan, Allah Ta'ala suruh kita patah balik. Waktu zuhur sekarang datang ke masjid, ingat balik Allah. Sekarang kan petang pula, maghrib, awal malam, kemudian akhir malam pula. Tu nak ceritakan masa kita ni ada, Allah Ta'ala susun-susunkan supaya kita, yang penting kita jangan lupa Allah. Jangan satu hidup 24 jam langsung tak ada Allah. Itu berat. Itu teruklah kita jauh daripada Allah. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita dapat pelajari pada pagi ini.
berkaitan dengan gurauan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja. Moga-moga kita semua dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, itu saja insya-Allah. Ada nak tanya ke? Dalam masa gurau, dalam masa yang sama dia ada kata-kata menyindir, tapi niat untuk nasihat, boleh tak? Harus faham tak? Dia ada perli lah, sindir lah. Tapi niat nak nasihat kan? Nak nasihat tapi menggunakan sindiran lah. Sindiran sinis lah. Kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata kita menyindir boleh, tapi jangan sampai kita menghina lah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tadi, la yaskhar qaumun min qaumin tu. Macam Nabi tadi kan dia guna juga, tapi berbentuk bergurau kan orang tua kan. Nampak kalau kita fikir sekali nampak macam menghina, tapi tidak kan. Tadi dengan sahabat tadi yang daripada kampung dipeluk, lepas tu dia kata hamba kan, sedangkan orang tu bukan hamba. Tapi maknanya kalau kita nak menyindir pun jangan sampai melampau lah, kadar sederhana. Kalau boleh jangan sampai menghina lah. Pasal kita tengok Nabi ada juga perkataan-perkataan tu, tapi tidak melampau lah. Jangan sampai kita, orang Kelantan kata rapat dik sampai dekat tanah lah. Kita punya hina tu sampai jatuh kat tanah lah dia. Janganlah. Sekadar kalau boleh jangan sampai menghina lah. Kita nak tegur, kalau nak tegur kalau dengan cara yang baik, dia lebih boleh terima daripada kita menegur dengan cara menyindir tu. Nanti dia akan jadi marah pula. Okey. Jadi lebih afdal janganlah sampai kita menghina dia lah. Okay, insya-Allah. Okey. Ini dengan gelaran-gelaran pada orang lah. Di gelaran-gelaran itu, kalau tentang apa ni? Boleh ke? Gelaran-gelaran gelaran tu kalau ikut Allah Ta'ala pemarah kita menggelar, lebih-lebih gelaran-gelaran yang menampakkan orang tu tak baik. Walaupun orang tu suka, tapi dia kan jadi bahan pada orang lain. Nampak macam kalau orang tak kenal dia lagi, orang nampak itu no dia ni gelaran teruk sangat kan. Sampai nampak macam menghina, tapi dia pasal dah biasa, dia suka. Tapi dia akan menjatuhkan maruah dia. Jadi tak payahlah kita menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang boleh membawa kepada fasik. Fasik ni apa? Boleh membawa kepada menimbulkan prasangka tak baik orang kepada dia. Kan? Menjatuhkan maruah dia nanti. Walaupun dia suka. Lebih baik kita cari yang gelaran yang baik-baik lah. Kita macam-macam. Gelaran kita orang kampung ni kan. Pelik-pelik. Tapi dia gelak je. Janganlah. Jauhkanlah insya-Allah. Okey, boleh Ya tuan. Ada apa? Oh, prank Prank Astagfirullah. Pelik-pelik Okey, kalau kita kan kita tadi dah belajar syarat-syarat nak pelihara ni boleh. Kalau kita sanggup nak pelihara, kita pelihara. Kalau tak kita lepaskanlah binatang ni. Kalau tak, duduk kat rumah dengan tai kucingnya merata-rata kan. Kucing ni kita dah ajar pun dia tak makan, dia ajar, nak buat macam mana? Kan? Berak merata kat tempat sejadah apa semua tempat kita semayang, jadi masalah. Jadi bolehlah kita, tapi kita janganlah buanglah kat tempat-tempat yang dia boleh ada makanan. Nak pelihara, tapi ada syarat tadi yang kita dah pelajari kan. Kita ada kesanggupan tak nak
pelihara dia dengan keperluan-keperluan tu. Tapi kalau sampai membebankan kita, dia punya makanan pun kita tak tahan. Bukan saja makanan tuan-tuan, pasir dia pun mahal. Jenis pula kucing mahal pula. Kucing Siam lah, kucing apa? Jerman lah, Parsi lah, Korea lah. Semua nakkan kos yang tinggi, membebankan kita pula. Yang kita punya makan pun tak sampai macam dia. Nak buat apa tuan-tuan? Kan? Tapi kalau kita memang adalah dia punya duit, ada lebih, rezeki lebih, nak pelihara tu lagi bagus. Syarat ni tadi, kalau sanggup boleh, kalau tak sanggup kita lepaskanlah, letak kat tempat-tempat yang rasa dia boleh hidup lah binatang-binatang ni. Tapi insya-Allah tuan-tuan yakin, makhluk Allah ni, Allah Ta'ala sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala dah aturkan penghidupan dia. Dia boleh cari makan sebenarnya, tapi letakkanlah tempat-tempat yang baik lah, insya-Allah. Okay, kemudian apa tadi? Yang pereng-pereng tadi kan, benda-benda yang tuan-tuan bahaya tu, yang menakutkan orang. Sekarang takut orang tu sakit jantung, tak pasal-pasal meninggal, tak pasal-pasal semput kena bawa pergi hospital. Janganlah benda-benda yang gurau-gurau yang boleh mendatangkan ketakutan ni kita jauhkan. Tapi tadi kan Nabi dah larang tadi kan, kita jauhkan. Jangan, tu benda-benda yang tak patut kita buat tu. Itu benda-benda budaya orang kafir tu sebenarnya tu. Kita dah ikut orang kafir buat, kita buat apa tu, rancangan kan? Ada rancangan dekat dalam TV, ikut macam orang kafir. Buat betul-betul sungguh-sungguh sampai kan orang tu terperanjat. Ingatkan betul-betul rupanya, ya Allah, masuk dalam TV pula tu. Glamour lah sekejap kan. Jangan, jauhkan. Takut dia boleh memberikan kemudaratan ataupun menghina dia, jatuh marwah. Kita jauhkan insya-Allah. Okey, wallahu a'lamu bissawab. Itu saja insya-Allah yang kita dapat pelajari. Moga-moga kita mendapat manfaat dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan baca surah Wal 'Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.